Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini yang menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri, kepada rakan-rakan dan kepada keluarga serta subscriber dan penonton video ini. Tuan-tuan dan puan, kita digemparkan dengan satu pemergian yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Di samping ada yang excited, di samping ada yang enjoy, riang-ria menyambut hari raya berseronok bersama dengan keluarga. Namun ini satu berita yang mengejutkan seluruh Malaysia, pemergian yang pasti menggemparkan rakyat Malaysia. Saudara-saudara, saya melihat dalam satu artikel daripada Malaysia Kini, Al-Fatihah, bekas Ketua Pengarah DBP, Firdaus Abdullah meninggal dunia. Bertarikh 11 April 2024, 11.06 pagi. Bekas Ketua Pengarah Dewan dan Pustaka DBP, Datuk Dr. Firdaus Abdullah, 79 tahun, yang juga dikenali sebagai seorang penulis dan penyajak, meninggal dunia hari ini. DBP memaklumkan perkabaran itu menerusi Facebook rasminya dan menzahirkan ucapan takziah kepada ahli keluarga di atas pemergian Allahyarham. Warga Dewan Bahasa dan Pustaka merakamkan ucapan takziah kepada keluarga yang berbahagia Datuk Dr. Firdaus bin Abdullah, mantan Ketua Pengarah DBP, yang telah kembali ke Rahmatullah pada 11 April 2024 bersamaan 2 Syawal 1445. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Amin. Menurut hantaran itu, sepanjang menjadi tokoh bahasa, Firdaus dikenali dengan beberapa karya, antara kumpulan puisi Prisma Mimpi 1985, kumpulan puisi kanak-kanak Puisi Amira dan Falahi 1986. Selain kebanyakan puisi, ecerannya tersiar dalam antologi puisi dan terbitan berkala. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Metodis Sentul, Kuala Lumpur, sebelum melanjutkan pengajian dalam Sarjana Muda Sastra, Kewartawanan dan Sains Politik di Northern University di Amerika Serikat pada 1969. Allahyarham juga mempunyai sarjana dalam komunikasi dan hubungan antarabangsa dari Ohio University dan sejana dalam falsafah dan perbandingan politik dan PhD Sains Politik dari Columbia University AS. Dalam kerjaya pula, beliau bermula sebagai penolong pensyarah sementara Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya dan pernah berkhidmat sebagai timbalan Naib Kansellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya pada 1998 hingga 2001. Di sektor swasta, beliau berkhidmat sebagai wartawan BH Berita Harian dan New Straits Times dan pengurusi eksekutif Utusan Karya Sdn Bhd. Manakala dalam bidang politik, beliau pernah dilantik sebanyak 2 kali sebagai senator bermula pada 2009. Ini pasti pemergian yang mengejutkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, pemergian yang mengejutkan kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia termasuk Mahathir, Daim Zainuddin, Muhyiddin Yassin dan semua. Jadi saudara-saudara, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Salam takziah Edmin ucapkan dan selamat Hari Raya kepada Anda semua. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Ini satu lagi isu hangat untuk minggu ini. Ini adalah berkaitan dengan satu blog yang bertajuk DAP akan jadi tuan. Wow, apa maksud DAP akan jadi tuan di sini? Seperti yang kita tahu, DAP di dalam gabungan parti politik bersama dengan Pakatan Harapan. Kita juga mengetahui bahwa blok ahli parlimen, parti paling banyak
kerusi ataupun antara yang terbanyak kerusi yaitu parti DAP, bukan parti PKR, bukan parti Bersatu ataupun UMNO. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, di sini juga menyatakan polis siasat anak bekas TPM berkaitan dengan blog DAP akan jadi tuan. Artikel daripada Malaysia Kini. Tamrin Abdul Ghaffar, anak bekas timbalan Perdana Menteri, akan disoal siasat polis Selasa depan berhubung catatan blognya yang meramalkan penguasaan DAP terhadap politik Malaysia pada masa hadapan. Tamrin dijadwal memberikan keterangannya kepada polis pada 16 April jam 10.30 pagi, kata Peguam Tamrin Rafiq Rashid Ali kepada Free Malaysia Today. Tamrin merupakan anak kepada Allahyarham Abdul Ghaffar Baba. Dalam catatan blog Tamrin bertarik 4 April, dia berkata, semua orang Melayu dan raja-raja Melayu mesti sedar bahawa malapetaka akan menimpa mereka jika DAP mengambil alih. Hantaran Tamrin bertajuk 10 tahun lagi DAP akan jadi tuan. Itu menyatakan DAP mempunyai blok terbesar ahli parlimen dalam kerajaan persekutuan hari ini dengan 42 kerusinya. Bolehkah kita bayangkan 22% DAP menguasai 70% bangsa Melayu di tanah Melayu ini? Soalnya, saudara-saudara yang amat dihormati, apakah langkah yang patut diambil oleh Anwar Ibrahim setelah mendapat berita ini? Dan adakah benar DAP ini mempunyai tujuan untuk menguasai seluruh Malaysia, untuk tidak bergabung dengan mana-mana gabungan seperti hari ini yaitu bersama dengan Pakatan Harapan? Nah, saudara-saudara, semuanya menjadi persoalan. Sedangkan kita semua tahu dalam politik apapun boleh berlaku. Di dalam perkongsian ini juga, bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berkata, dia telah menelpon Tamrin untuk tidak terlalu keras pada catatan di blognya itu. Jika tidak, Bukit Aman akan datang panggil. Katanya sambil merujuk kepada ibu pejabat polis itu. Bagaimanapun, amarannya terlambat, kerana Tamrin memaklumkan dia telah pun dipanggil oleh Bukit Aman. Namun Zaid mengecam tindakan polis itu, berkata, dia terkejut polis akan memanggil seorang berdasarkan ramalan. Dia melahirkan rasa ingin tahu siapa yang membuat laporan polis terhadap Tamrin berhubung perkara itu. Membuat ramalan tidak sepatutnya menjadi satu kesalahan jenayah. Sudah tentu DAP tidak akan berasa sangat kecewa dengan naratif itu untuk membuat laporan. Dia juga menolak UMNO akan terlibat